Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda majlisuna qiraati surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatil anbiya wal mursalin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa masyayikhina wa asatidatina wa muallimina al-ahya'i minhum wal amwat. Syaikhunillah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha kita menuntut ilmu, antara doa yang boleh kita panjatkan, kita mohon kepada Allah Ta'ala adalah Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami sesuatu ilmu yang berfaedah kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan hadirkanlah manfaat itu daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Itu adalah satu sudut pandang kita, yang mana kita belajar ini dengan tujuan akhirnya sekali ataupun sepanjang proses itu kita nak dapatkan faedah. Ya, baik, insyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan dengan perbincangan pada hadis yang berikutnya, ada beberapa perkara lagi yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-13. Jadi pada pertemuan yang lepas kita telah hadir ke muka surat 124. Kita akan lihat pada malam ini. Baik, hadis yang ke-13 ini ada menyebut berkenaan kesempurnaan iman seseorang itu adalah apabila dia sukakan kebaikan itu pada saudaranya sebagaimana dia suka benda itu kepada dirinya. Apa yang dia suka, benda yang sama dia sukakan juga itu kepada saudaranya. Baik, di sana ada persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan akhun tersebut, akhi tersebut? Persaudaraan itu bagaimana? Adakah persaudaraan itu yang dikatakan persaudaraan nasabiyah, yang mana melalui ikatan nasab, ikatan darah, yakni pertalian darah, merujuk kepada adik-beradik, mak ayah, dan berikutnya. Adakah ukhuwah itu ukhuwah Islamiah, yang mana ayat Al-Quran menyebutkan, atau kama qala dalam mafhum menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Dan adakah ukhuwah itu, persaudaraan itu dimaksudkan dengan ukhuwah insaniyah, kemanusiaan. Jadi jika dirujuk kepada nasabiyah maka agak ketat dan kecil. Maka bagaimana mereka yang tidak ada saudara? Maka sebahagian pendapat merujuk kepada ukhuwah itu ukhuwah sesama umat Islam, sesama orang beriman. Ada juga pendapat yang menyatakan ukhuwah itu dirujuk kepada ukhuwah yang bersifat insaniah, juga merangkumi mereka yang bukan Islam. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung, kita teruskan perbincangan kita dengan perkara yang kedua tersebut, faedah yang kedua, yang mana dinyatakan di sini sebahagian manusia menganggap perkara ini sukar untuk dilaksanakan. Namun untuk kita lihat yang lebih mudah adalah sebagaimana kita suka sesuatu kebaikan itu pada diri kita, kita juga nak benda itu berlaku kepada saudara kita. Maka antara cara yang mudah untuk dilaksanakan adalah kita jangan mengurangkan kebaikan yang akan diperoleh oleh saudara kita. Ya, kita tidak berlaku zalim kepada dia. Sebagaimana kita tidak mahu kurangnya pemberian kepada kita, maka benda yang sama juga jangan kita lakukan kepada saudara kita. Mungkin
antara situasi pada hari ini kita terlibat sebagai mungkin koordinator pemberian bantuan. Jadi na'udzubillah min zalik, kalau ada sikap yang kurang amanah, agihan itu diubah-ubah. Untuk kawan-kawan terdekat dilebihkan, kawan-kawan yang tak berapa dekat dia kurangkan. Jadi itu kita kena elakkan. Kita kena elakkan. Sebagaimana kita tak mahu benda itu dikurangkan kepada kita, maka hal yang sama tak berlaku kepada orang lain. Di pejabat, mungkin kita ada anak buah. Hujung-hujung tahun ni kan ada musim kita nak appraisal kan. Maka sebagaimana kita tak mahu rating kita itu dikurangkan atas sebab-sebab yang tidak adil, maka benda yang sama juga kita kena lakukan kepada anak buah atau rakan-rakan. Semasa proses deliberation tersebut, kita kena berlaku adil dan jangan tinggalkan perkara-perkara yang sepatutnya. Kawan kita dah buat suatu kerja yang sangat signifikan, jangan hilangkan daripada bukti semasa deliberation tersebut. Itu contoh yang mudah untuk kita lihat ya. Jadi dalam kita nak memahami perkara ini, kita tak suka kebaikan itu dikurangkan kepada kita, maka benda yang sama jangan kita buat kepada orang lain. Ya, baik. Baik, perkara yang ketiga di sini menyatakan, Abu Zinad berkata, mafhum hadis ini menyatakan persamaan sesama manusia ataupun sesama saudara seagama. Namun begitu, manusia ini ada sikap dia nak lebihkan dirinya. Itu antara antara ujian yang kita perlu hadapi. Sebahagian manusia dia masih lagi ada sifat tak mau orang lain lebih daripada dia. Jadi itu antara perjalanan kita lah kan. Di sana ada istilah yang dikatakan ithar, hamzah ya tha alif ra, ithar, yang mana bermaksud melebihkan orang lain. Ya. Namun di sana dulu kita pernah bincangkan dalam urusan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ithar ini adalah makruh. Saf hadapan ni kena nampak sebagai bonus yang sangat besar. Kena berebut untuk duduk di depan. Tak boleh tolak. Awak silalah pergi ke depan, silalah ke depan. Kalau orang tu buat macam tu, maksud kata dia masih lagi belum faham. Bila kita faham bab-bab ibadah taqarrub ini, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tidak ada istilah ithar. Kita kena berebut. Ya, kita kena berebut. Umpamanya nanti di tempat-tempat yang lain yang mungkin ada masalah air, ataupun kita musafir, terputus bekalan air, kerana pada giliran waktu solat tersebut ada kuota tertentu untuk orang tertentu sahaja dengan sejumlah air sahaja untuk berwuduk, maka kita kena berebut untuk mendapatkan kuota tersebut. Ya, itu dalam urusan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi itu perkara yang ketiga sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Zinad. Okay. Kat sini saya ada satu kitab Arab lah, kitab syarah hadis 40 ni. Saya cuba bawakan lah untuk faedah kita bersama. Baik. Okey, baik. Perkara yang keempat, kasih sayang dalam Islam sesama umat ini suatu kemestian. Inilah yang diasaskan oleh baginda Nabi SAW. Kita lihat antara perkara awal yang Nabi laksanakan semasa hijrah, tiba di Yathrib, di Madinah, apa dia? Mengukuhkan persaudaraan kan antara Muhajirin dan Ansar. Sangat perlu kehidupan sendiri berpunca daripada kemesraan berkomunikasi, saling bersimpati dan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jadi dalam hadis lain telah kita bincangkan bagaimana dulu kita bincang dalam pengajian kitab 40 hadis akhlak mulia kan, kita bincang bagaimana hatta kita jumpa dengan wajah yang manis sekalipun itu sesuatu yang membolehkan pahala. Lihat bagaimana Islam itu dia meraihkan kebaikan yang melibatkan sosial, interaksi sesama manusia. Cakap benda baik, bagi salam,
senyum ni, tanya khabar. Senyum ni jangan buat seorang-seorang kan. Senyum ni kena ada jumpa orang baru kita senyum, betul tak? Kalau senyum seorang tu saya rasa susah lah. Nampak tak kan? Daripada hadis tersebut, walaupun ringkas, Nabi menyebutkan bila kita jumpa saudara kita dalam keadaan wajah yang elok, senyum sebagainya, maka insya-Allah meraih redha Allah. Dan kesannya mewujudkan suasana yang baik. Dan itu memerlukan komunikasi dan interaksi sesama manusia. Kan? Baik. Seterusnya yang kelima, antara sifat orang beriman adalah saling membantu. Wujudnya sifat bersimpati bersama anggota masyarakat. Dalam pepatah kita, cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Baik. Dalam hadis yang lain, dalam nada yang sama, dengan maksud yang sama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab al-bir was-silah wal adab, bab tarahumi al-mu'minin wa ta'atufihim, hadis 2586, atau kama qala, orang-orang beriman itu seumpama satu tubuh badan. Jika ada anggota lain yang rasa sakit, anggota yang seluruhnya pun akan rasa sakit. Kita semua pernah rasa sakit kan? Tak pernah kata sakit kepala, yang lain, anggota tubuh lain pun boleh rehat. Tak. Semua akan rasa sakit. Itu adalah contoh yang menunjukkan bahawa hubungan sesama kita Baik, lebih seterusnya yang keenam, hubungan erat dan kerjasama menjadi penting dalam nak melaksanakan sesuatu misi kenegaraan dan kemasyarakatan. Kita lihat pada hari ini, antara contoh yang jelas kita nak dapat lihat, faham hari ini, cuba kita tengok beberapa isu yang berlaku kalau dibandingkan 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas belum lagi ada kuasa tular. Sesuatu isu, insiden pada masa tersebut agak terhad untuk ditularkan. Tapi sekarang ni, bila ada satu isu, bila ditularkan, respon tu lebih berbeza lagi. Bahkan pihak-pihak syarikat ataupun pihak-pihak yang terkesan, dia akan memberikan respon yang lebih segera sebab nak menjaga image dalam ruangan digital ataupun ruangan maya. Itu adalah contoh kerjasama sesama warga netizen. Semua bakat share, semua bakat membangkitkan isu tersebut, memberikan suatu maklum balas yang berbeza. Okay, baik. Yang ketujuh ni saya tak begitu pasti sebab dia punya makna dia susah sikit nak faham. Siapa boleh faham yang poin ketujuh ni? Saya khawatir mungkin ada perbezaan letak perkataan Allah Ta'ala Adam. Tapi nak senang cerita dalam maksud yang lain kalau kita nak faham. Kalau kita ramai kawan, senang, di mana-mana pun senang. Tapi kalau ada musuh ni, rasa sempit dunia, betul tak? Rasa sempit dunia. Mungkinlah situasi di tempat lain, orang lain kan, boleh jadi betul ataupun tidak. Kawan serumah, kalau kawan yang baik, rumah yang kecil pun rasa luas. Ataupun keluarga lah, kalau bahagia, alhamdulillah, rumah kecil rasa luas kan. Namun situasi yang berbeza kalau bermusuh dalam rumah tersebut, rasa sempit. Pergi sini terjumpa dia, pergi sana terjumpa dia, rasa sempit. Dekat pejabat pun sama kan, kalau kita ada konflik dengan sesiapa pun, rasa sempit dunia. Okay, baik. Itu antara contoh yang kita boleh nak bawa untuk poin yang ketujuh tersebut. Baik, yang ke-8 di sini satu nasihat yang boleh kita ambil. Semua kritikan itu jangan diambil sebagai permusuhan. Cuba ambil faedah daripada kritikan. Mungkin pada hari ini situasi bekerja kita, istilahnya apa dia? Constructive feedback. Untuk tujuan nak membaiki dan memperkasakan lagi performance kerja kita. Bukan maksud kata mereka tak suka kita tak. Mereka nak bagi kita lagi apa?
orang kata lagi hebat kan buat kerja kan. Constructive feedback. Bukan maksud kata bagi feedback tu nak bunuh kita tak. Itu kita boleh lihat dalam sudut yang positif lah. Baik. Perkara yang ke-9 kita lihat di sini ibarah ataupun pengajaran daripada sirah Nabawiyah, peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriah antara musyrikin Mekah dengan umat Islam yang kekuatan mereka hampir 10,000 cuba menyerang Madinah yang mana jumlah tentera sebanyak hanya 3,000. Jadi dengan nisbah 1 nisbah 3 9,000 kan lebih kurang lah. Tetapi dengan strategi yang diinovasikan oleh Salman Al-Farisi dengan menggali parit, Nabi telah membahagikan jarak galian untuk beberapa orang secara kerjasama. Jadi ada agihan kerja tersebut, alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Dan parit tersebut dijadikan benteng untuk melawan kemarahan musuh. Itu adalah contoh barakah adanya kerjasama dalam situasi genting peperangan. Baik. Seterusnya yang ke-10, hadis ini menunjukkan penafian sesuatu bagi menafikan kesempurnaannya. Dulu kita beritahu la yu'minu tu dalam matan hadis ini nyatakan la yu'minu. La yu'minu itu maksudnya apa dia? Tidak beriman ke tidak sempurna iman. Dalam bab ini maksudnya tidak sempurna iman. Bukannya tak ada langsung iman. Iman tu ada, cuma belum sempurna lagi. La yu'minu kamalul iman. Tidak sempurna. La yatimu kamalul iman. Tidak sempurna kesempurnaan iman. Okay? Itu maksud dia. Bukan maksud kata iman tu tak ada langsung, tak. Iman tu ada, cuma tak lengkap lagi. Selagi mana kita tidak suka kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita suka untuk diri kita. Baik. Ke-11, dan pengertian hadis ini tidak terhad kepada urusan dunia, bahkan meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Kita suka juga kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita pun dapat kebaikan ukhrawi yang sama. Kita rasa seronok, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita ya, istiqamah. Kita rasa seronok datang solat berjemaah, solat pada awal waktu. Kita pun insya-Allah sama-sama kita seru-seru ajak kawan untuk datang solat berjemaah sama juga Itu antara contoh lah. Maksud kata bukan terhad urusan duniawi sahaja, urusan ukhrawi pun kita suka benda yang sama berlaku pada saudara kita. Sebahagian penceramah ada menyatakan ini juga apply kepada hubungan kita dengan kawan-kawan yang masih lagi belum dapat hidayah. Kita doakan kepada mereka untuk dapat hidayah pada Islam. Ya. Mungkin kita tak ada kemampuan lagi kan nak berdepan dan present tentang Islam kepada mereka secara lebih jelas dan lebih agresif. Setidak-tidaknya kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan hidayah dan kita tunjukkan akhlak yang elok. Jangan tunjukkan akhlak yang bengis kepada orang bukan Islam. Kalau di tempat kerja kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, yang mana lagi berkesan? Situasi pertama kita asyik ialah sebut dia masuk Islam, tapi akhlak kita berterabuk. Datang kerja lambat siap, suka buang masa. Satu lagi, yang situasi kedua, kita tunjukkan komitmen kerja secara profesional. Dan secara tidak langsung juga kita sikit-sikit introduce kepada Islam. Boleh buat perbandingan. Untuk insya-Allah untuk secara awamnya orang akan nampak keindahan Islam itu secara tindakan, bukan secara orang kata apa, lawangan-lawangan retorik semata-mata. Jadi kena buktikan dengan kita punya sikap kita juga ya. Baik. InsyaAllah itu adalah untuk hadis yang ke-13. Betul tak? Okay, ada sebarang perbincangan ataupun pertambahan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita? Apa beza hasad dengan ghibtah? Dulu kita pernah sebutkan.
Hasad dengan ghibtah, apa bezanya? Hasad ni kita tak mau benda tu ada kepada orang lain. Kita cemburu, kita dengki, kita nak benda tu hilang daripada dia. Kalau ghibtah ni pula, kita nampak dan kita teringin benda yang sama, tapi kita tak mau benda tu hilang daripada dia. Ini orang kata apa, hasad ataupun dengki dalam bentuk yang positif lah, ya. Ghibtah. Baik, InsyaAllah kita masuk kepada hadis yang ke-14, hak darah seorang Muslim. Halaman 129 ya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyibu az-zani wal-nafsu bin-nafsi wal-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Maksud hadis menyatakan tidak halal darah seorang Muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku ini, yakni Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Ya. 3 pengecualian ini. Ya. Yang pertama apa dia? Lelaki dan perempuan yang telah berkahwin, yang berzina, dan orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan orang yang meninggalkan agamanya dengan memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rujuk nombor hadis tersebut. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Keistimewaan hadis. Hadis ini hadis yang mulia, menjadi penerang kepada agama Islam yang agung dan lebih khusus kepada aspek perundangan Islam. Bila kita mempelajari fiqh jinayah, kita akan bertemu dengan perbincangan sebegini. Umumnya dalam fiqh jinayah ini, hukuman ada 3 bentuk kan? Apa dia? Hudud ya. Hudud, yakni batasan-batasan. Hudud itu adalah jamak kepada had. Had, banyak had itu hudud, hududullah ya. Batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, gariskan. Yang kedua ialah qisas. Dan yang ketiga apa dia? Ta'zir. Ta'zir, satu bentuk yang ditetapkan, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik. Ulama dan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala menyebutkan kepentingan hadis ini. Hadis ini adalah antara prinsip yang amat penting lantaran kaitannya dengan sesuatu yang paling berharga, iaitu nyawa. Hadis ini menyebutkan tentang kehormatan nyawa seseorang Muslim. Jadi sangat pentingnya perlu diberikan perhatian. Baik. Okey. InsyaAllah dia panjang perbincangannya sebab dia melibatkan hukuman hudud ni kan. Hudud dan qisas ni. Maka perbincangan banyak kan. Sedia nak bincang. InsyaAllah kita go through lah yang mana sempat. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham ya. Dan mudah-mudahan dengan doa agar Allah Ta'ala memelihara kita semua dan generasi-generasi selepas kita daripada benda-benda yang kita tak mahu berlaku kan. Okay, baik. Pertama, seseorang yang telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bererti dia telah berikrar dengan kewujudan Allah dan keesaan Allah dan membenarkan kenabian Nabi sebagai penyudah para Nabi, mengikrar risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh yang demikian, dia telah menjaga dan memelihara darah, jiwa dan hidupnya. Tak ada siapa pun boleh bunuh dia. Penjagaan ini adalah kekal dalam kehidupan Muslim, tidak boleh dirampas dan tidak boleh dihilangkan
kecuali kalau dia melakukan salah satu daripada 3 jenayah yang telah kita nyatakan tadi. Jenayah tersebut apa dia? Yang pertama ialah membunuh dengan sengaja tanpa hak. Itu dia. Ini akan masuk dalam bawah kategori apa dia? Qisas, qisas. Yang mana waris si mati dia boleh memaafkan kalau mereka nak. Dan di sana nanti kalau kita bincang lebih lanjut dalam bab bunuh ni pun dibincangkan dengan lebih lanjut lagi. Bunuh yang sengaja ke, bunuh yang tak sengaja ke, bunuh yang mirip sengaja ke, maka ada perbezaan dan hukuman-hukuman yang terlibat. Kalau melawak secara kasar, bukan tujuan nak bunuh pun, melawak secara kasar. Mungkin madrasah kat kampung-kampung kan 2 tingkat kan, sama-sama duduk menyembang tepi surau tu yang tinggi tu, saja nak melawak kan, nak bagi dia terkejut kan, tiba-tiba terjatuh kawan tersebut, jatuh dan meninggal dunia. Adakah itu sengaja membunuh ataupun tidak sengaja, ataupun mirip menyerupai sengaja nak membunuh? Maka itu ada perbincangan. Namun di sini yang jelasnya adalah membunuh dengan sengaja tanpa hak. Baik. Yang kedua ialah berzina setelah berkahwin. Mereka yang telah berkahwin, jika masih lagi melakukan perbuatan zina, hukumannya rejam sampai mati. Namun begitu, syariat Islam ini sangat teliti. Mafhum daripada ahli-ahli akademik yang menekuni bab-bab fiqh jenayah ini, dalam erti kata lain, ketetapan garis panduan nak mensabitkan kesalahan tersebut sangat ketat, seolah-olah tak mau benda tu berlaku sebenarnya, hukuman tersebut. Namun hal ini telah sabit daripada dalil dalam agama Islam. Pernah berlaku hukuman rejam sampai mati ini pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun di sana pahalanya, Masya Allah, keampunan Allah Ta'ala kepadanya sangat besar setelah dilaksanakan. Andai kata situasi itu berlaku pada hari ini, pada situasi moden hari ini, jika berlaku kan, memang sangat teliti dan secara perundangannya, pensabitan semua teliti, lengkap dan dilaksanakan di tempat khalayak ramai, hukuman rejam tersebut, maka berani tak masyarakat kita nak melakukan dosa zina ni? Allah Ta'ala alam. Okay. Bagi mereka yang belum berkahwin, apa dia hukuman? Disebabkan disebab, kalau tuan-tuan puan sekalian tengok, ada video di Aceh kan, ada hukuman sebab kan, yang mana masyarakat dapat menyaksikan hukuman tersebut dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah murtad, hukuman bunuh. Baik. Namun di sini kita kena faham bahawa hukuman ini bukannya dilaksanakan oleh NGO dah. Kok dah ada NGO yang semangat kan, nama squad Badar ke, unit Badar ke, tak boleh. Hal ini hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah. Tak boleh kampung tu ada AJK pencegah maksiat nak laksanakan hukuman, tak boleh. Yang boleh lakukan adalah penguasa yang ada kekuasaan. Di Malaysia situasi berbeza, sebab kita ada sistem yang sivil dengan syariah kan. Dulu pernah kita sebutkan, situasi berbeza di Malaysia kan. Kalau nak lihat pelaksanaan itu, boleh lihat yang mungkin di negara-negara yang contohnya Arab Saudi kan, Brunei dan sebagainya, boleh lihat di sana. Baik. Yang kedua, zina. Bagi penzina yang memenuhi ciri-ciri muhsan, dia tertakluk kepada hukuman penzina muhsan, iaitu direjam dengan batu sehingga mati. Allah Akbar. Kita dengar ni pun kita dah tak sanggup kan, nak membayangkan. Allah Akbar. Apatah lagi cuba nak melakukan perkara ini.
Dalam Al-Quran, bagaimana lafaz ataupun sirah ayat tersebut? La taqrabu zina. Dinyatakan jangan menghampiri zina. Bukannya la taf'alu zina, jangan lakukan zina, tidak. La taqrabu, hatta nak menghampiri pun tak boleh. Jadi itu dia. Kita lihat di sini ya. Hukumannya rejam dengan batu sampai mati. Kalau tengok hukum sivil hari pun ada istilah hukum gantung sampai mati kan, pernah jadi kes kan? Gantung tak mati kan, itu terlepas. Mungkin ada pindahannya. Hukum gantung sampai mati. Itu contoh hukum sivil kan. Yang ini sangat gerun. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita pernah lihat, mungkin tak lalu nak makan aku ubah hari tu kan. Murung kan tengok kan. Bagi suatu bentuk ketakutan yang sangat dahsyat. Direjam sampai mati. Allahu Akbar. Namun di sana dengan sifat Rahim Allah Ta'ala, sifat pengampun Allah Ta'ala, insya-Allah mereka yang menjalani hukuman ini bersih dosa mereka, akan dapat masya-Allah ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Okey, baik. Hukuman ini disahkan oleh ucapan dan tindakan Nabi SAW. Dan salah satu daripada hadis ini menyebutkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Dia minta Nabi bersihkan dia, laksanakan hukuman bagi dia. Tapi Nabi minta dia balik dulu. Kot-kotlah dia dalam keadaan yang kenyataan itu dia tak bersedia tersebut. Mungkin dia tak kurang waras dan sebagainya. Nabi minta dia balik dulu. Namun dia datang balik, dia konsisten datang untuk minta dibersihkan dia, sehinggalah dilaksanakan hukuman tersebut. Baik. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pada satu ketika Umar radhiyallahu anhu berucap dan beliau berkata, Inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab fakana mimma anzala alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah sallallahu ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad yang kebenaran telah menurunkan kitab. Antara yang telah diturunkan oleh Allah ialah ayat rejam. Kami baca, kami pelihara dan kami faham. Apabila Rasulullah merejam, kami juga merejam selepas ketiadaan baginda. Namun saya bimbang setelah berlalu masa akan ada yang berkata kami tidak jumpa ayat rejam dalam kitab Allah. Ini akan menyebabkan mereka sesat kerana meninggalkan kewajiban telah Allah turunkan. Rejam telah dinyatakan dalam kitab Allah bagi lelaki dan perempuan yang muhsan, yang telah berkahwin, yang berzina, sekiranya ada bukti atau kehamilan atau pengakuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Antara ayat yang dimansuhkan, Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Lelaki tua dan perempuan tua sekiranya mereka berdua berzina, hendaklah kamu merejam mereka berdua dengan hukuman yang sebagai hukuman berat daripada Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Baik. Okay, teruskan ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanada faqala ya Rasulullah inni zanaitu." Okey, saya sebut kat sini zina itu kalau dalam sudut bahasa Arab ialah fi'il madhi, dhamirnya ialah ana, yang bermaksud saya telah berzina. Zina itu kalau dia lelaki telah berzina, zina. Sebab tu hati-hati ya, kalau kawan ada nama hampir-hampir sedemikian, hati-hati jangan sebut begitu kan. Sebab kita telah mendakwa berlakunya perbuatan zina zina dengan sebutan zana. Kalau nak selamat sebut zana zain. Tapi nak selamat, yang bagi dia macam itulah. Jangan bagi nama panggilan zana. Risau kerana membawa ungkapan dosa berzina. Perhatikan benar tu. Okey. Fa'arada anhu hatta raddada alaihi 40 marrat falamma shahida ala nafsihi 4 syahadat da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abika junun qala la
Qala fahal ahsanta? Qala na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bi farjumuh. Baik, ini dalil ya. Seorang lelaki Islam datang bertemu Rasulullah SAW ketika baginda dalam masjid. Lelaki ini memanggil baginda dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Namun baginda tidak mengendahkan. Ini yang saya nak masukkan tadi lah ya, yang saya sebutkan tadi. Sehingga lelaki ini mengulanginya sebanyak 4 kali. Maka apabila lelaki telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali, lantas baginda bertanya, adakah engkau gila? Ini yang saya beritahu tadi kan. Nabi nak cek adakah dia waras ataupun tidak. Kan? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, adakah engkau muhsan? Ya, muhsan dengan maksud telah berkahwin. Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, bawalah orang ini dan rejamlah dia. Ini adalah antara dalil yang digunakan untuk mensabitkan pelaksanaan hukum rajam. Baik. Okay, insyaAllah satu lagi hadis dalam perbincangan yang pertama juga tentang jenayah zina. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, anna mar'atan min Juhaynah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan faqimhu alayya fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini biha fafa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 7 من أهل المدينة لواسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله تعالى. Seorang perempuan Bani Juhaynah datang menemui Nabi SAW dalam keadaan berhamil kerana berzina. Perempuan ini berkata, wahai Nabi Allah, saya telah melakukan kesalahan, jatuhkan hukuman terhadap saya. Lalu Rasulullah SAW memanggil penjaga perempuan ini dan bersabda, layanlah dia dengan baik. Setelah dia lahirkan anaknya, bawalah dia kepada. Perintah baginda ini dilaksanakan dan kemudian baginda memerintahkan agar pakaian perempuan ini diikatkan supaya tidak terselak semasa direjam. Baginda memerintahkan agar perempuan ini direjam. Perempuan itu pun direjam. Setelah itu baginda menyembahyangkannya, tunaikan solat jenazah. Umar berkata, wahai Nabi Allah, adakah engkau menyembahyangkan perempuan yang telah berzina ini? Baginda bersabda, perempuan yang telah bertaubat. Sekiranya taubatnya diagihkan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya mencukupi mereka. Adakah yang lebih baik daripada seseorang yang mengobatkan dirinya kerana Allah Ta'ala? Ini yang saya maksudkan tadi, yang mana mereka yang bertaubat kepada Allah SWT, besar pahalanya, keampunan yang Allah Ta'ala kurniakan. Mungkin kita memandang sirah, tetapi dia berada dalam keadaan yang lebih baik di akhirat sana. Jadi kalau kita sedar, kalau kita perasan, lebih baik kita selesai kat dunia daripada kita kelam kabut di akhirat nanti. Pernah terbaca tak netizen sebut kan, nanti kena merangkak ke akhirat kan. Walaupun nampak macam berseloroh ataupun nada yang tak serius, tapi betul lah. Adakah kita bersedia nak pergi cari balik orang-orang yang kita lakukan dosa kat dunia? Jadi lebih baik kita selesaikan kat dunia. Kalau kita pernah mengata orang lain, jumpa dia, lebih baik kita selesaikan kat dunia daripada kita nak kena selesai kat akhirat nanti. Masyarakat kita selalunya minta maaf secara pukal, betul tak? Dia minta masa hari raya kan, maaf masa hari batin. Dia minta secara pukal. Masa kata setahun lepas itu semua tu saya minta ampun sekali lah. Dia gabung sekali kan dalam beg yang besar kan, sekali lah saya minta ampun semua. Tapi bagi kita lah, kita yang insyaAllah yang ada kesedaran ni, yang main mengaji ni, main semayang ni, kita wajarnya lebih sensitif. Kalau terasa buat salah tu, segera kita selesaikan. Tak payah nak tunggu hari raya akan datang. Kalau mengumpat dia minggu lepas, mengumpat dia, minta maaf segera lah. Kok kita tak dan kan, nak sampai raya depan kan,
dah meninggal, kita meninggal. Nanti dah kena selesai ke akhirat nanti pula. Kan? Contoh kat sini, pengajaran kita boleh ambil kat sini, yang mana perempuan Bani Juhainah ini selesai kat dunia dan insya-Allah bersih dan dia menuju ke akhirat dalam keadaan yang lebih bersedia. Ya, baik. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lihat bab yang berikutnya tentang membunuh membunuh. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba bawa bahan-bahan yang lain untuk kita jadikan perbincangan. Secara umumnya kita orang awam, kita nak ambil tahu ilmu ni dengan tujuan faedah dan kesedaran. Macam kita beritahu tadi, hukuman jenayah ini dilaksanakan oleh pemerintah, bukannya individu dan bukannya sekumpulan NGO. Dia kena dilaksanakan oleh pemerintah. Dan berhati-hati ya, di Malaysia ni kita ada sistem yang berbeza. Berhati-hatilah semasa mengemukakan pendapat sebagainya, agar kita tak nampak kurang ilmu. Kita kena mengkajilah apakah latar belakang sistem perundangan di Malaysia dan kena bersesuaian. Buat study dan faham sebelum kita lantang untuk bersuara ya. Okay, baik, insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah ya. Ya. Dan sekali lagi ya, insya-Allah kalau ada peluang saya akan bawa ya. Contoh-contoh perincian bagaimana dalam nak mensabitkan hukuman jenayah tu begitu teliti ya. Bukan maksud kata dapat berita terus nak laksanakan hukuman dah. Dan kita lihat di sini kan bagaimana rahimnya ataupun sifat penyayang ataupun belas ihsan dalam Islam ni. Sebagaimana hadis kita baca tadi kan, yang muka surat 103 tu kan, yang wanita Bani Juhainah tu kan, dalam keadaan hamil, Nabi minta untuk dia lahirkan anak terlebih dahulu baru dilaksanakan hukuman. Bukan maksud kata semasa dia mengandung sekalipun terus dilaksanakan ya. Jadi kita lihatlah tersebut insya-Allah. Itu sahaja dan mudah-mudahan mendapat faedah. InsyaAllah topik ini dia lebih orang kata apa, lebih akademik sikit kan. Dia tak boleh nak pusing sana pusing sini kan. Dia kena ada rujukan lah. Dan tak boleh nak melawak sangat kan. Ini benda yang agak serius kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan ya.